Assalamualaikum saudara, tiada manusia yang tidak pernah melakukan kesilapan. Begitu juga dengan penghuni pusat pemulihan Cure and Care di Sungai Besi yang berusaha keras untuk bebas dari najis dadah. Dalam episod kali ini, kami di Pesada Journal telah berkesempatan untuk melihat sendiri bagaimana penghuni pusat pemulihan ini berusaha memanfaatkan peluang kedua yang diberikan agar diterima semula dalam masyarakat. Mari sama kita saksikan. Melewati perkarangan klinik Cure and Care atau klinik pemulihan dan prihatin yang beroperasi di Sungai Besi, Selangor, membawa ingatan Pesada Journal kepada kata-kata bujang ke Inggeris. Hari yang mendatang tidak akan memberi sebarang makna seandainya kegagalan semalam tidak dijadikan teladan setelah diberi peluang yang kedua. Kerana ia serasi dengan larik kehidupan yang ditempuhi oleh penghuni di sini. Masing-masing membawa secebis catatan kehidupan daripada insan yang pernah terjebak dengan penagihan dadah. Kemudiannya berazam untuk kembali ke pangkal jalan menerusi kaedah rawatan pemulihan secara sukarela yang menggabungkan elemen psikososial, klinikal dan perubatan sebagai komponen utama program. Ia adalah satu pendekatan yang beraspirasikan konsep terbuka, mesra klien, lebih berstruktur dan bersistematik serta mampu memenuhi keperluan kepulihan klien secara komprehensif. Dimulakan pada 1 Julai 2010 oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan atau ringkasnya AADK. Manakala klinik Cure and Care atau juga dikenali CNC Sungai Besi adalah projek perintis pertama di Malaysia sebelum dibuka di Bukit Mertajam Pulau Pinang, Tampoi di Johor, Tampin Negeri Sembilan, Kota Baru Kelantan, Kuching Sarawak dan juga Papar Sabah. Assalamualaikum boy. Beginilah situasinya apabila CNC Sungai Besi menerima klien yang hadir secara sukarela. Lazimnya mereka ditemani oleh ahli keluarga ataupun datang atas rujukan pihak ketiga. Malah ada juga melalui temu seru oleh pegawai AADK dan juga pertubuhan bukan kerajaan atau NGO. Perkhidmatan yang ditawarkan adalah terbuka kepada siapa sahaja yang mempunyai permasalahan dadah. Begitulah baik kata awal yang diberikan oleh pegawai AADK kepada Pesada Journal sambil menerangkan kepada kru penerbitan tentang fungsi dan proses pemulihan yang dijalankan. Sebaik sahaja kami menjejakkan kaki di institusi pemulihan dadah yang dahulunya dikenali sebagai Pusat Serenti dan juga Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik atau PUSPEN. Melalui penjenamaan baharu kini dikenali sebagai Klinik Cure and Care. Menurut AADK, setiap klien yang datang ke sini adalah secara sukarela dan apabila menjadi penghuni di sini, mereka tertakluk di bawah perintah Mahkamah Seksyen 6-1-A Akta Penagihan Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983. Setiap yang hadir secara sukarela diwajibkan melalui ujian penilaian tahap penggunaan dadah sebelum menjalani program rawatan pemulihan. Terapi gantian metadon adalah elemen rawatan yang digunakan semasa sesi perubatan saringan pertama. Metadon adalah sejenis ubat sintetik, berfungsi untuk mengawal tahap ketagihan dan juga mengurangkan tanda-tanda pengunduran dadah seperti terlalu gembira atau euforia dan juga kesan hayal ataupun rasa sakit, analgesia yang biasa dialami oleh seorang penagih dadah. Metadon berbentuk cecair dengan kadar kepekatan yang rendah. Telah mula digunakan oleh Kementerian Kesihatan sejak tahun 2005 lagi dalam rawatan penagihan dadah. Bagi penagih dadah yang diterima masuk ke klinik Cure and Care di seluruh Malaysia, mereka perlu mengambil metadon setiap hari sebagai rutin rawatan, iaitu bermula semasa perubatan saringan pertama sehingga pulih. Setiap penerima rawatan metadon diwajibkan mematuhi syarat yang telah ditetapkan oleh AADK. Manakala dosnya pula, jumlah kepekatan dan pengambilan dikawal oleh pegawai perubatan melalui kaedah yang dikenali sebagai Direct Opso Therapy ataupun DOT. Selain daripada terapi gantian metadon, setiap klien perlu menjalani sesi rehabilitasi psikososial.
Ia adalah gabungan rawatan klinikal bagi membantu klien menangani kesan sampingan sepanjang rawatan. Dengan cara ini, pihak pengurusan klinik Cure and Care dapat memantau tahap kesihatan dan juga kecergasan mental serta fizikal pesakit mereka. Bukan itu sahaja, malah memudahkan pihak pengurusan untuk menstruktur program pemulihan yang sepadan dengan keadaan klien. Selari dengan slogan "Kami Prihatin, Kami Sedia Membantu", setiap klien yang diterima masuk ke klinik Cure and Care akan dibantu untuk pulih sepenuhnya. Rawatan intensif ini akan dikendalikan oleh pegawai perubatan terlatih baik dari segi klinikal maupun perubatan. Setiap klien atau pesakit di klinik Cure and Care dikendaki memenuhi tempoh rawatan selama 6 bulan dan maksima 24 bulan atau 2 tahun. Tujuannya supaya individu yang diberi peluang kedua benar-benar pulih dan kembali ke pangkuan masyarakat dengan norma baru hidup tanpa dadah. Sebab itu, mereka yang datang untuk mendapatkan khidmat di klinik Cure and Care perlu menjalani pemeriksaan lengkap bagi mengenal pasti keperluan rawatan mereka. Selepas itu, barulah ditentukan penempatan mereka mengikut perkhidmatan rawatan yang disediakan. Jumaat, penghulu segala hari, menjadi waktu yang agak sibuk di klinik Cure and Care Sungai Besi. Penghuninya awal-awal lagi sudah berbaris di tempat perhimpunan. Masing-masing sudah lengkap berbaju Melayu dan berkain samping. 17, 18, 19, 20, 21. Sebenarnya, tiada acara istimewa yang disambut oleh mereka. Tetapi inilah rutin yang wajib dipenuhi oleh pesakit atau klien AADK di klinik Cure and Care. Minda penghuninya dipugar agar merebut kelebihan dan kemuliaan yang disediakan pada hari Jumaat. Seperti mana disebut dalam hadis riwayat Abu Hurairah, solat fardu 5 waktu, Jumaat hingga ke Jumaat, Ramadan hingga ke Ramadan, semuanya ini penebus dosa selama mana tidak melakukan dosa-dosa besar. Tetapi sebelum meneruskan aktiviti kerohanian, klien klinik Cure and Care terlebih dahulu diberi ruang untuk menikmati juadah tengah hari. Memegang status sebagai pesakit, mereka perlu makan tepat pada waktunya supaya tidak mengganggu proses rawatan dan juga keberkesanan ubat yang diambil oleh mereka. Sepanjang proses rawatan, semua klien dilayan sama rata tanpa mengira latar belakang ataupun status sosial mereka. Tiada makanan luar dibenarkan, sebaliknya mereka hanya boleh menikmati makanan yang disediakan oleh pihak klinik Cure and Care. Seusai menikmati makan tengah hari, kami lihat masing-masing terus menuju ke madrasah tanpa berlengah. Pada mereka perbuatan mereka yang salah itu untuk dinul kullillah wa in ta'u wa inna Allah bima yuriduhum wa idza taqaytum fi dan beriman dan tidak berhenti daripada menceroboh, maka ketahuilah bahawasanya Allah berikan kamu suasana kehijauan yang indah, hijauan pemburung rimba. Allahu Akbar.
أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Saya duduk sini memang bagi saya happy lah. Dengan sesi yang ada ni, saya dapat orang kata spend time kat dalam ni dengan ahli keluarga yang lain untuk apa, membirakan hati saya balik lah setelah apa yang saya buat kat luar sana yang telah menghanyutkan diri saya. Jadi dekat dalam ni lah saya berubah. Yang penting tenang di sini, itulah jawapan yang diberi. Auranya itu turut dirasai oleh Persada Jenal apabila kami diberi peluang melihat sendiri rona kehidupan yang dijalani setiap hari. Inilah asrama tempat untuk mereka membarui ikrar diri. Biarpun sukar, tetapi peluang kedua yang diberi harus dimanfaatkan dengan sebaiknya. Situasi di sini jauh berbeza dengan pendekatan pemulihan di Pusat Serenti maupun Puspen. Kalau dahulu institusi pemulihan dan rawatan penagihan dadah dikaitkan latihan ala ketenteraan. Tetapi di klinik Cure and Care, pendekatan yang digunakan adalah lebih mesra penghuni, berkonsep santai yang menjurus kepada keperluan kepulihan klien. Setiap klien dinilai berdasarkan kepada perubahan imej mereka, bagaimana mereka membentuk persekitaran yang digemari dan cara menjaga disiplin diri sepanjang berada di asrama maupun bersosialisasi. Malah Persada Jenal juga dapat melihat bagaimana klien Cure and Care begitu selesa dengan keadaan mereka sekarang. Menurut penghuni yang tidak mahu pun dikenali, mereka merasa lebih bebas di sini walaupun masih terikat dengan rutin rawatan dan pemulihan. Masih boleh melakukan aktiviti yang digemari asalkan tidak menyalahi peraturan yang ditetapkan. Atau dalam kata yang mudah, pergerakan mereka tidak dikongkong sama sekali. Daripada riak wajah yang dipamerkan sudah cukup untuk menjelaskan kepada Persada Jenal, inilah bentuk rawatan dan pemulihan yang serasi dengan jiwa mereka. Tambah-tambah lagi apabila mereka digalakkan melakukan aktiviti di dalam kelompok secara sistematik dan seragam mengikut rancangan kepulihan klien. Sini saya boleh belajar mengikut kehidupan yang rutin. Sebab saya dulu kehidupan saya kat luar memang tak berrutin lah. Maknanya tak berstruktur lah. Jadi kat sini saya belajar hidup dalam berstruktur. Jadi pagi bangun, lepas tu solat, belajar agama kan. Lepas tu saya ada morning meeting apa semua. Jadi kehidupan saya ni lebih terancang lah, organized lah, well organized lah kehidupan saya sekarang dalam program ni. Dia melatih saya supaya akan datang nanti kehidupan saya boleh tersusun lah kan? Tak macam mana saya sebelum ni. Perjalanan pagi seharian tu pukul 5 dah kena bangun dah. Bangun buat kebersihan diri, lepas tu bersiap sedia untuk solat subuh. Lepas solat subuh kami ramai-ramai baca Yasin setiap hari macam tu lah. Lepas tu lepas baca Yasin pergi sarapan. Semua berlaku dalam kelompok. Jadi lepas sarapan kami naik ke asrama, buat kebersihan asrama bersama-sama. Lepas tu buat persiapan untuk persediaan pagi, house chore. Lepas tu lepas house chore buat morning meeting. Morning meeting ni lebih kepada memperbaiki, reshape balik kami punya attitude, kami punya tingkah laku lah daripada dalam morning meeting tu. So lepas morning meeting kami pergi buat gotong royong, buat kebersihan sekitar kawasan CNC ni. So yang mana ada posisi, yang mana ada tanggungjawab masing-masing, ada peranan masing-masing kat sini. So dekat situ lah kami dilatih daripada setiap hari untuk hidup yang tersusun lah. Lepas tu waktu solat
cukup time kami pergi solat, lepas tu cukup time kami pergi makan, cukup time kami tidur, macam tu lah. Pagi-pagi lagi di Dewan Klinik Care and Cure sudah gamat dengan suara penghuninya. Kami difahamkan sebentar sahaja lagi akan berlangsung program psikososial. Kami memohon rahmat dan keberkatan ke atas perhimpunan kami. Ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami. Kasihanilah mereka seperti mana mereka mengasihani kami sejak kecil. Lupakan masa lampau. Maafkan semua orang. Optimistik masa depan. Sangka baik pada Allah. Kemaafan. Dan kemaafan ini memang sangat penting ni keluarga. Kalau tak ada kepada diri kita kan, habis hidup kita. Dan ini adalah satu benda yang mencetus keharmonian dalam hidup kita untuk kita kekal dalam recovery kita. Setelah dibagikan kepada kumpulan ataupun dikenali sebagai kelompok sokongan sosial, sesi bimbingan dan kaunseling dimulakan. Klien diberi ruang yang secukupnya untuk meluahkan apa yang dipendam selama ini. Kau tahu tak, korang ni dah humble. Kau tak boleh duduk pakai kau kat luar soalan ni. Tak bagi aku ganti kau. Kau berbangga dengan 13 kali kau ground. Kau tahu tak apa tujuan orang wujudkan ground ni? Ground ni adalah orang wujudkan bila mana kau keluar besok kau jatuh, itulah dia ground. Jatuh apa yang orang masukkan ni? Bila kau isap dadah balik. Orang tak nak, kau isap dadah balik. Tak malu. Aku tengok kau sedia malu. Jadi selepas ni, apa-apa pun kau bakal up balik diri kau. Kau fikirlah family kat luar. Kalau aku tak ada niat nak bantu, aku tak sayang kau macam family, aku tak sedih kau ini. Siang membawa ke malam, jadual penghuni tidak pernah lapang. Ada saja aktiviti dan program yang disusun dan wajib dipenuhi. Mendekatkan diri kepada Kitabullah adalah program wajib hadir bagi klien beragama Islam. Bagi yang tidak mempunyai kemahiran mengaji, mereka akan diajar bermula daripada peringkat mengenal huruf sehinggalah boleh membaca ayat-ayat lazim. Kesungguhan mereka ini cukup memberi kesan yang mendalam kepada pesada jenel. Setiap penagih mereka nak berhenti menagih, tetapi mereka tidak ada kekuatan dan tempat untuk berpaut. Jadi ADK adalah salah satu tempat yang masih dipercayai lah. Maksudnya mereka punya program membantu lah daripada segi kepulihan, kerana ramai yang dah pulih di Malaysia, especially daripada CNC Sungai Besi. Peluang seumur hidup lah untuk saya terus memulihkan diri, kerana kepulihan ini adalah kepulihan sepanjang hayat. Maksudnya saya dah tak yakin dengan diri saya, melainkan komuniti masih memberi saya peluang untuk saya teruskan kepulihan. Jadi apabila komuniti yang berada di sekitar saya, especially family yang ex CNC, mereka adalah satu keluarga yang besar di secara realiti dalam ni dan di alam maya. Jadi harapan saya tidak mahu lagi duduk dalam dunia saya sendiri, dunia dahulu yang mana kita duduk seorang-seorang. Sekarang saya nak berkomuniti dan bermasyarakat dan nak gunakan kelebihan ataupun apa jua kebolehan yang ada dalam diri untuk terus maju ke hadapan tanpa
membuang masa lagi dalam ketagihan dalam isu dadah. Jadi itulah saja harapan saya. Hari ini adalah hari perjumpaan keluarga di klinik Q&K Sungai Besi. Persada Jenal mula tersentuh saat sang ibu mendakap rindu anak dan anak mendakap rindu sang bapa. Lalu kami teringat akan titipan nasihat pakar motivasi terkenal Indonesia Mario Teguh. Utamakanlah keluarga. Ingatlah saat semuanya runtuh dan gagal, keluarga adalah tempatmu kembali. Sememangnya insan-insan yang pernah tersasar dalam hidup memerlukan sokongan keluarga bagi menjernihkan peluang kedua mereka. Laman Ikhtibar. Begitulah nama yang diberi. Kata kunci yang membuat kru Persada Jenal tertanya-tanya apakah kaitannya tempat yang kami lawati dengan program pemulihan dan rawatan. Kerana di sisinya terdapat sebuah kubur yang dijaga rapi. Rupanya, maksud yang tersirat di sini adalah untuk memberi keinsafan kepada penghuni agar mereka lebih bijak menggunakan peluang kedua ini. Klinik Q&K Sungai Besi, satu-satunya pusat pemulihan dadah sukarela under agensi anti dadah kebangsaan yang terletak di zon tengah di Kuala Lumpur ni. So apa dia klinik CNC? Kalau dengar klinik macam ada doktor, memang doktor, tapi sebenarnya ia berkonsepkan kepada rawatan pemulihan secara sukarela. Kalau dulu namanya pernahlah pusat serenti, puspen kan, tapi tukar jadi klinik supaya orang semua rasa macam oh, orang sakit ni tempat itu sebab itu kan klinik Q&K, supaya kita maknanya rasa selesa dekat sini. Ada orang care, ada orang nak rawat kita, nak ambil berat tentang kita kan. Setelah melihat satu demi satu program rawatan dan pemulihan yang diperinci, Persada Jenal yakin klien Q&K mampu menghadirkan yang terindah dalam hidup mereka menerusi peluang kedua apabila kembali ke pangkuan komuniti. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah hasbi mendapat rawatan yang dikit lah satu tindakan yang sangat baik dan bila dah dapat duduk dalam ni, ikuti program dalam ni, insya-Allah mudah-mudahan setakat ni saya tengok mereka menunjukkan perubahan tingkah laku yang sangat baik, peningkatan kemajuan pembangunan diri yang sangat bagus. Mereka tak sabar untuk keluar, tak sabar untuk buktikan bahawa mereka juga boleh berbakti kepada masyarakat, boleh berbakti pada kedua ibu bapa mereka. Okey, kalau saya tengoklah di kalangan PRS saya, maknanya bekas-bekas edik ataupun budak-budak kat sini yang buat permohonan nak keluar, bila saya sharing balik dengan dia kata apa, doktor, mak saya kan terkejut. Kenapa? Mak saya kata, mana kau belajar semayang, wirid panjang-panjang pula, boleh jadi imam pula. Mak dia terkejut, dia ajak mak dia, jom imam saya. Bila kita fikir, ya Allah, tahu aku seronoknya kan, dia orang ni orang yang dah pulih, tapi recovery is a long life process.
bila-bila saja mereka akan jatuh. Boleh, tapi ia adalah proses pemulihan dia tu. Dia memang mungkin akan bangun jatuh. Tapi bangun jatuh ini perlu dibantu. Kalau dia terus jatuh, kita tak terima dia, bila dia nak bangun, kan? So saya minta masyarakat semua terimalah dia, bagi peluang dia hidup sama kita. Mudah-mudahan dia tak jatuh lagi. Nampak dia lapse atau tergelicik, tolong hulurkan tangan, bagi dia bangun balik, bagi dia bagi keyakinan pada dia. Demikian tadi saudara paparan kehidupan dan aktiviti penghuni Pusat Pemulihan Cure and Care di bawah Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Bukan mudah, namun saya percaya di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Minggu hadapan, Pasarajana akan menyingkap pula kisah penghuni wanita di Cure and Care tampil Melaka. Jangan lupa saksikan. Assalamualaikum.